Record dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat datang kat kita punya kelas malam-malam. Kita buat kelas online dan untuk kali ni kita buat sharing sikit. So ni adalah kelas online yang online session kita yang ke-15, okey, yang malam yang ke-15. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang join. Kalau boleh letakkan nama anda, type nama dekat chat tu, message tu. Nama dengan lokasi anda. Okey. So kita nak tengok dari anda semua dari mana. Okay. Semua okey? Sihat semua orang? Okey. So tanpa buang masa kita pass ke Sir Yasir untuk sesi sharing pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, baby. Hello. Sekejap saya share screen. Okey, boleh nampak ke screen? Tak nampak. Tak Okay, boleh nampak Tak nampak. Okay, selamat datang kepada yang baru masuk ke dalam sharing session ni. Kalau siapa yang baru masuk tu, kita minta mutekan volume anda. Okay, seperti biasa pada malam ni, session ke-15, saya Yasir daripada Jazrul Kuala Lumpur. Kita akan buat sharing mengenai STEM careers. Tapi apabila kita bercakap mengenai STEM careers ini, kita tak dapat lari daripada bercakap mengenai STEM education sebab dia berkaitan. Bila kita cakap pasal STEM education, kita kena sentuh sikit pasal STEM career dan begitu seterusnya. Kalau kita cakap pasal STEM career, ada sentuh sikit pasal STEM education. Ke table of content. Okay, ni table of content. Kita akan beri maklumat, berkongsi maklumat mengenai STEM punya definition, apakah maksud STEM, dan kemudiannya kita akan sentuh kepada topik utama kita pada malam ini iaitu STEM career. Dan seterusnya kita akan seperti biasa berkongsi maklumat mengenai Jazrul Online Robotic Class. Ini sudah berlangsung tapi masih lagi open for sign up. Kepada sesiapa yang masih berminat, boleh hubungi kepada Jazrul Hotline dan register. Kemudian kami akan membawa anda ke langkah-langkah seterusnya. Dan terakhirnya kita akan ada sharing session yang lain daripada Pakistan dan juga kita punya wakil daripada Telaga Biru, Sdn Bhd. Telaga Biru ni kita punya close partner ni, partner in crime. Okay. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita baca doa belajar. Jadi insya-Allah majlis ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bercakap mengenai STEM definition. STEM kalau adik-adik tahu mesti tahu dah. Memang buzzword. It's a very famous word around the globe actually. S stands for science, T technology, E engineering, M mathematics. However ada orang yang bijak pandai di luar sana yang menjadi kreatif lagi. Mereka memperkenalkan huruf A di dalam STEM. Jadi STEM sekarang menjadi STEAM. A itu mereka letak A untuk art. So science, technology, engineering, art dan math. Kementerian Pendidikan menjadi lebih aktif dengan memperkenalkan huruf R di tengah-tengah STEAM. Yang mana R itu bermaksud reading atau membaca.
with all due respect, we in Jazro kind of cringe when knowing that the letter R stands for reading, because we believe that reading should be blended together with writing and comprehension. So reading, writing and comprehension, tiga benda asas ini perlu dipelajari di peringkat lebih bawah, di peringkat tadika, di peringkat preschool. Barulah kita boleh bercakap mengenai STEM atau STEAM atau STEM. Dan memahami. So benda-benda ni perlu diajar di lebih tak. Bila seseorang pelajar itu telah menguasai tiga elemen penting ini, barulah boleh menceburi bidang STEM. Itulah dia punya logiknya. Jadi kami di Jazro memperkenalkan streams, tambah je S kat hujung ni. Jadi S itu bermaksud science, T teknologi masih sama, R itu diganti dengan robotics, E engineering, A arts and math, dan S yang hujung ini bermaksud sociology. Jadi perkataan sociology ini bermaksud besar. Dia merangkumi berbagai aspek. Kita bercakap pasal freedom of speech, kebebasan bersuara. Ini pun masuk dalam sociology. Atau equality, feminism. Tapi sociology yang kami mahu menerapkan dalam pendidikan Jazro adalah sharing. And also, dengan adanya network of knowledge, kita dapat berkongsi maklumat, dan bila kita dapat berkongsi maklumat sesama individu, pemerkosaan ilmu itu menjadi lebih besar. Kita dapat spectrum of knowledge itu dengan lebih besar. Dan STEM itu sendiri, pendidikan STEM haruslah berhubung kait sesama elemen yang lain. Maknanya, kita tak boleh belajar sains secara sendirinya. Kita perlu sentuh mengenai teknologi, perlu menyentuh mengenai engineering, perlu menyentuh sedikit mengenai matematik. Jadi pengenalan R sebagai robotik adalah elemen yang cukup penting bagi kami, kerana R robotik telah menyatukan kesemua elemen-elemen di dalam streams atau STEM atau STEAM. Betul tak? Kita boleh bercakap mengenai sains bila membuat robot. Dengan adanya ilmu sains yang terkini, kita dapat mengenal pasti, kita dapat mencipta sensor baru sebagai contoh, atau actuator yang baru untuk menggerakkan robot. Dengan pembangunan teknologi yang terkini, kita dapat memberi artificial intelligence sebagai contoh kepada robot tersebut. Dengan adanya ilmu engineering, kita perlu untuk for example mengubah suai litar ataupun mengira lengan atau degree of freedom supaya robot itu dapat mencapai objek pada tahap tertentu daripada position yang tertentu. Dan kemudiannya art, kita memerlukan art untuk memberi nilai estetik kepada robotik. Dan math, jangan cakap robotik kalau tak tahu math, sebab math ialah satu elemen yang penting dalam robotik. Paling tidak pun robotik bercakap dalam bahasa programming yang memerlukan binary knowledge, binary language, iaitu 1, 0 atau 01. Dan juga sociology. Okey. Sociology seperti yang saya sebut, kita mementingkan di dalam Jazro, mementingkan collaboration dan juga sharing spirit. Dengan kolaborasi, kita dapat menguasai suatu ilmu itu dengan lebih mendalam. Kalau kita short sendiri saja, simpan ilmu kita dalam silo, kita mungkin berasa hebat. Tapi di luar sana, terdapat manusia lain yang lebih hebat di dalam bidang yang masing-masing. Jadi bila kita berkolaborasi, bila adik-adik ilmu mengenai programming dan kita bergabung dengan sebagai contoh orang yang mempunyai kepakaran dalam ilmu sains atau fizik, bila digabungkan, bolehlah terciptanya inovasi-inovasi yang lebih canggih dan penting. Okay, saya takkan go through dengan lebih lanjut mengenai streams. Kita back to basic balik, STEM, sebab itu memang buzzword. Bila kita jual mengenai STEAM atau stream atau streams, manusia, cikgu-cikgu lain di luar sana atau anak-anak murid di luar sana lebih mengenali perkataan STEM. Jadi kita stick dengan the basic of streams and also STEAM, iaitu STEM. Okay. Seperti yang saya cakap, bila kita bercakap mengenai STEM education,
kita tak dapat lari dengan STEM career. Okey, STEM career, kita bercakap mengenai impact kepada future career dulu. Ini sebenarnya teaser yang saya telah bagi pada sharing session 14 hari bulan hari tu, 14 hari bulan April. Okey, revolusi industri 4.0 secara tidak langsung memberi impak kepada future career. Kalau kita tengok di skrin, 64% daripada current job, apa pekerjaan yang wujud pada masa ini, pada zaman ini, akan hilang pada tahun 2050. 64% ya adik-adik, itu besar tu. Ini merupakan statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita tengok snippet di sebelah itu, pada September 2019, JPT, Jabatan Pendidikan Tinggi, telah menggugurkan banyak program akademik di universiti-universiti awam. Yang mana mereka rasakan atau setelah membuat kajian, program-program akademik ini tidak lagi relevan untuk pada masa akan datang, untuk mengurangkan pengangguran kita punya graduate daripada universiti. Jadi program-program akademik ini telah digugurkan. Dan kalau kita tengok list tu, terdapat juga bidang-bidang yang famous seperti kejuruteraan awam. Ini kita bercakap mengenai engineering juga ni. Okey, minta maaf tadi ada gangguan sedikit. Okey, bercakap mengenai future job juga. Pekerjaan-pekerjaan di masa akan datang, 64% itu kemungkinan besar digantikan dengan robotik ataupun diotomasikan. Dan ini berkaitan dengan poin nombor 2, yang mana pekerjaan-pekerjaan masa kini mungkin dijadikan lebih simple dengan pembangunan teknologi semasa, ataupun proses pekerjaan tersebut menjadi lebih lean, menjadi lebih lancar dengan adanya teknologi-teknologi baru. Saya bagi contoh yang telah terjadi sekarang. Kalau zaman dulu nak buat engineering drawing atau blueprint, perkataan blueprint agak famous di kalangan jurutera, kita memerlukan sekumpulan draft. Satu lukisan itu memerlukan lebih daripada 5 orang, lebih daripada 10 orang untuk melakukan satu pekerjaan itu, untuk menyiapkan satu lukisan itu. Dengan pembangunan teknologi yang kita ada sekarang, kita ada software-software yang memberi support kepada kemudahan membuat atau menyiapkan drawing yang sama nilainya seperti yang dilukis oleh orang. Jadi daripada 10 orang, menjadi seorang saja yang perlu untuk menyiapkan satu drawing. Inilah yang dimaksudkan dengan lean. Maknanya proses itu menjadi lebih lean, lebih cantik. Dan yang ketiganya, future job yang berkaitan yang mengenai 64% itu mungkin tidak lagi relevan pada masa akan datang. Sebagai contoh, kalau kita tengok sekarang lah, pekerjaan yang tak relevan lagi. Sebagai contoh, orang yang mengangkut arang batu untuk industri kereta api. Sekarang kita dapatkan kereta api elektrik. Itu zaman dulu kita perlukan arang batu untuk menggerakkan kereta api kerana kita menggunakan enjin steam. Tapi dengan pembangunan teknologi, dengan teknologi yang kita ada sekarang, kita menggunakan teknologi elektrik untuk menggerakkan kereta api. Jadinya pekerjaan dahulunya kita perlu, sekarang dah tak jadi perlu. Begitu juga dengan masa akan datang. Terdapat pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin menggantikan needs ataupun keperluan pada zaman itu. Okay, career dalam STEM. Banyak sebenarnya. Sebab kita bercakap mengenai STEM, bila kita cakap mengenai STEM, seperti yang saya cakap, dia bergabung dengan elemen-elemen di dalam perkataan STEM itu. Sains, teknologi, engineering dan matematik. Wujudnya pekerjaan-pekerjaan baru seperti bioteknologis, app developer, political scientist sebagai contoh, roboticis, dan the list will go on. Banyak lagi pekerjaan yang boleh kita ceburi pada zaman ini dan juga pada masa akan datang yang masih lagi relevan. Kalau kita tengok contoh di sebelah kanan ini, pekerjaan-pekerjaan ini tidak wujud 10 tahun atau 20 tahun yang lepas.
pekerjaan seperti app developer 20 tahun lepas kita tak tahu pun. Kalau kita cakap mungkin tak tahu pun. Mungkin tak famous pun. Political science. Kalau kita tahu orang politik. Tapi kita political scientist ini wujud di US. Yang mana political scientist ni mengumpulkan data-data daripada hasil undi ataupun manifesto yang telah diberikan oleh wakil rakyat tersebut, dan mereka mengkaji bagaimana manifesto itu memberi impak kepada penduduk, the citizen, sebelum orang tu menang pilihan raya pun. Jadi penting tak? Ini bercakap mengenai data analytical dan juga robotisis. Robotisis zaman dahulu memang sudah ada. Kalau kita tengok industri 3.0 seperti yang saya telah bincangkan pada sharing 14 hari bulan lalu, robotisis memang telah wujud. Tetapi perlunya robotisis pada zaman ini dan juga zaman akan datang untuk memberi impak kepada teknologi yang akan datang. Okey. Berbagai-bagai lagi career yang berkaitan dengan STEM. Kita tengok dalam ni, boleh jadi engineer, boleh jadi astronaut, kartografer, analis, hydrologist, banyak lagi. Tetapi memandangkan ini merupakan sharing session, kalau adik-adik tanya saya, apakah pekerjaan yang memberi impak positif kepada diri sendiri dan juga kepada society, kepada orang sekeliling kita? Saya boleh dengan yakinnya boleh cakap pekerjaan tersebut adalah seorang innovator. Inilah yang kita ingin menerapkan kepada anak-anak muda yang join dengan kelas kita. Kita nak menerapkan pentingnya berdaya saing, pentingnya mempunyai daya inovasi supaya kita dapat bersaing dengan orang sekeliling dan juga orang luar. Dengan menjadi innovator, kita melatih diri kita untuk menjadi seorang yang kreatif, berdaya saing dalam bisnes, berdaya maju dalam mengembangkan sesuatu idea, dan juga bidang yang kita ceburi itu tidak ada limit. Maknanya kalau adik rasa nak jadi seorang engineer, tak mampu nak jadi seorang doktor, kita boleh bergabung dengan mereka yang pakar dalam bidang tersebut dan mencipta suatu inovasi itu di dalam bidang tersebut. Sebagai contoh, adik tahu nak buat programming atau membuat robot, tapi adik tak ada kepakaran dalam medical. Kita boleh buat robot yang boleh buat minor surgery, dan ini memberi sokongan kepada industri perubatan. Dan dengan menjadi seorang innovator, kita secara tak langsung mencipta peluang pekerjaan yang baru. Iaitu ini memberi kesan positif kepada ekonomi setempat dan juga ekonomi negara. Dan ini berkaitan dengan poin yang ketiga, iaitu economical sustainability. Kalau kita tengok, negara Malaysia sekarang adalah sebuah negara yang trading. Kita membuat bisnes dengan trading. Kita beli teknologi luar, kita membeli alat-alat ataupun produk daripada negara luar seperti China, seperti US, dan kita memasarkan kembali. Kita menjadi satu hub trading. So kita adalah trading. Bukan negara-negara yang memetik US seperti China, India, mereka boleh berdiri dengan sendirinya. Dengan adanya inovasi-inovasi yang mereka cipta, mereka boleh gain the point in term of margin. Bila nak jual suatu produk itu, mereka boleh bermain dengan margin sebab teknologi itu dimiliki oleh mereka. Jadi nampak tak kepentingan inovasi? Okay, dengan itu seperti biasa kita adik-adik ada apa-apa soalan, bolehlah kemukakan di ruangan chat. Pada 18 hari bulan kita akan membuat sharing mengenai Scratch. Siapa tak tahu pasal itu, bolehlah
masuk ke sharing session 18 hari bulan nanti, kita akan memberi peluang pada adik-adik untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Scratch. Dan pada 20 hari bulan kita akan bercakap mengenai microbit, another microprocessor yang quite famous dekat luar. Dan juga di dalam negara kita juga sudah mula mendapat perhatian. Dan Arduino, dengan ilmu mengenai Arduino ini, kita mampu menjadi seorang innovator. Kita boleh berfikir secara sendiri untuk membuat solusi sendiri, untuk menyiapkan sesuatu projek yang memberi impak kepada diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Okay. Dan selain itu, pada 20 hari bulan nanti, hari Isnin, kita akan ada talk yang mana panel jemputan kami adalah Associate Professor IR Dr. Nasharuddin Zainal. Berbelit lidah saya nak cakap ni. Associate Professor IR Dr. Nasharuddin Zainal. Beliau merupakan Profesor Madya Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga kita ada panel jemputan daripada Telaga. Beliau juga merupakan pengurus MAX 2020 Malaysia, iaitu Encik Muhammad Saiful bin Abdul Rahim. Mereka ini adalah wakil Malaysia yang ke China pada tahun lepas untuk mewakili Malaysia dalam pertandingan MAX 2019 di. Dan kita punya online robotik class, seperti biasa, kita nak cakap bahawa net price, harga kelas sebenar adalah RM40 seorang dalam satu sesi. Tapi untuk online kelas, kita memberi diskaun sebanyak 50%. So adik-adik hanya perlu membayar sebanyak RM20 seorang untuk satu sesi. So pendaftaran masih dibuka. Kita dah jalan dah, tapi pendaftaran masih dibuka, so jangan takut, jangan risau, kita boleh slotkan anda. Okay, ini table of content apa yang kita akan ajar adik-adik dalam junior class, sequence, speed. Dengan adanya ilmu-ilmu ini sebanyak 10 kelas ni, adik-adik sudah boleh memprogram suatu robot itu secara basicnya. Itu paling basic tu. Kemudian kita ada upkan level lagi, intermediate level. Kita akan belajar dengan lebih lanjut mengenai penderia-penderia yang ada dan juga mechanical assembly robot tu. So kita boleh bincang mekanisme robot. Okay. Kejap screen ada hang pula. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Helmi ni cakap senang gila Scratch, aku hampir belajar semua. Okay, dah boleh unmute dah. Boleh unmute dah. Okay, tanya soalan, boleh tanya soalan. Ni Helmi ada cakap senang gila Scratch, aku hampir belajar semua. Zaman saya dulu belajar di universiti saya rasa nak give up dah belajar programming. Sebab kita kena belajar, kita kena type satu-satu. Dengan adanya program Scratch ni memudahkan adik-adik untuk membuat programming. Drag drop je. Dan kita boleh tengok dia punya result secara lebih cepat. Kalau dulu kita nak type tu satu-satu, lepas tu ada bug, ada error, nak cari balik mana salah tu, memang garu kepala lah. So, ada soalan lagi? Kenapa tanya sekarang pukul berapa? Hai Sharifah daripada Penang. Ada apa-apa soalan? Sebelum skrin saya berhubung kembali, dah nampak ke skrin? Tak nampak kan? Dia biasa lah kat hujung ni. Semalam hari tu macam tu kak. Jadi adik-adik jangan lupa 20 hari bulan Isnin ni kita ada sharing session. Rugi lah kalau tak masuk. Okay, ni contoh robotik kelas. Tak keluar lagi skrin. Sorry. 20 hari bulan ni kita ada sharing session dengan Dr. Nash daripada UKM dan juga Encik Saiful sendiri. Ni pengurus besar ni daripada Telaga Biru. Ya, Encik Zul ada apa? FB Live kan? FB Live. Kita boleh tonton secara live di Facebook. Okay, baik.
Kejap. Okay, nampak dah skrin? Okay, ni contoh robotik kelas kita. Kita ada option kalau ada dia tak nak pakai Zoom, kita pakai Skype. Tak ada masalah. Dan kalau dia tengok kat sini ada screenshot, kita buat programming direct ke M-Block. So kita boleh try and error terus kepada robot. Okay, seterusnya kita beri peluang kepada Mr. Bilal daripada Pakistan dan juga pihak Telaga Biru. So Mr. Bilal, are you there? Assalamualaikum Jazri. Yep, I'm here. You Okay, hear me, I Zo? pass the stage to you. You know what? Just a bit of time left. I'll add something later. I just want to continue. Assalamualaikum to everybody in Malaysia. And I just wanted to talk on more on what Yasir had to say in terms of STEM. And, just like you kids, a lot of my kids ask me the question, what am I going to do? Say, I don't want to be an engineer, okay? So why should I do robotics? It's a very common question. I want to play football. I want to be a doctor. I want to do all sorts of things. I don't want to be an engineer. I don't want to be an innovator. It's a very common question. So let me tell you guys something, okay? I have videos for you guys. The idea is I'll share them with you later. I wanted to do one field of work one at a time and show you how over the last 3 years, how quickly technology is changing every field. So I wanted to start with hospitals today because you need to understand that just because you're a doctor and in future, you will need to know robotics even as a doctor, okay? Operations are happening now in which there is so much machines being used, all right? So much robotic machines being used. You will be surprised. You know what? I'll just share the screen with you, okay? And I will actually show you a video on how robotics is being used. And this is happening now, okay? Number 8, innovation in robotic So just surgery. because you're a doctor doesn't mean you don't have to have the knowledge of robotics. The physician's hands. Okay. Robotic surgery provides pinpoint accuracy. Advances in the field range from the development of more accurate planning tools and software to increased automation of tasks during surgery. Precision surgical arms designed for proper instrument positioning and implantation during spinal surgery increase surgeon precision. Automating the bronchoscopy process avoids incisions with the insertion of flexible tubes through the body's natural openings. Using a controller-like interface, this advancement increases accuracy and safety while decreasing invasiveness and cost. Robotization is also reaching endovascular procedures like percutaneous coronary intervention, PCI, and peripheral vascular intervention, PVI, which traditionally require the surgeon to wear lead. Using robotics now lowers risk for patients and the surgeon while improving outcomes. Robotic surgery provides precision, flexibility, and control. Paired with shortened recovery time and limited pain, patients benefit from the continued advancements in the field. Okay, so what did you see here? The one thing that we saw here was something very interesting. These doctors, they're not engineers, but yet they needed to understand how robotics works. Do you understand? So any field that you're going to go in when you young boys and girls are going to enter the field, doesn't matter what it is, you must have the skill set of robotics and AI with you, okay? So remember, robotics and AI have now become a tool. Just like in our time, when we were young, me and Zul were your age, computers were being brought in, okay? This is why all the experts are saying jobs will change. What do they mean by that? They mean that your generation needs to have this set of tools, all right? So you need to know how robots work. You need to know how AI is playing an important role. Doesn't matter what job you're going to go into. Having this set of skills with you, you will become a very, very good person at your job, all right? So what I'll do is next time I come on, I'll bring another area of expertise, all right? Today we saw hospitals, all right? In the US,
in England, in parts of Germany, this technology is already being used. I just let you know, in Malaysia, you know the eye operation. So when you get old, your eye becomes very weak. So they have some operations that happen in the eye. All of the operations that are happening in Malaysia, in your hospitals, they have to use technology. They're using laser technology to fix your eye, using all sorts of machinery and robots. So all your Malaysian eye specialist doctors are given special robotics training on how to use the equipment first. You understand? So most of you, when you enter your field of work, you must have this robotics knowledge with you. And this is why we are trying to introduce this as early as possible. This is as strong as your sciences, your maths, your English, yeah, your Malay. These are subjects that you're taught early, correct? Robotics is now part of that field, all right? So the more you know about them, the better your brain will work, the better you will learn new technology, and the better you'll be at your job, all right? So next time I'll bring some other area with Zoe. Today we saw hospitals. Next time I'll bring areas of like, I'll choose an area like aeroplanes and football, things that you like, all right? So I hope that's been helpful, all right? So good luck with your courses. Keep doing what you're doing, all right? Thanks, Zoe and Yasser. Great talk. I'll see you next class. Take care. Jazakallah, Mr. Bilal. Jazakallah. Thank you very much. All right. Or in Malay, we call it terima kasih. Yeah, I know. Sama-sama. Aku pandai cakap, tapi sikit. Okay, cool. Mr. Bilal is actually a lecturer. He was a lecturer in Brunei, right? Yeah, University of Technology Brunei. I was there. I was brought up there. That's very cool. So Thank you my very Malay much. should have been better, but anyways. Thank you very much. No problem. Take care, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, adik-adik semua dapat tengok kan? So macam mana aplikasi robotics dalam hospital. Diorang tu semua doktor, dia tak tahu apa pasal engineering, tapi dia menggunakan alat-alat robotik untuk buat operation, untuk belah perut, untuk nak operate jantung, pakai engineering. Kalau adik-adik yang mereka alat tu untuk mencipta, untuk doktor gunakan, dapat tak pahala yang kita berikan kepada seluruh umat, seluruh ramai orang kita dapat. Okay, next kita pass kepada Encik Nakiuddin dari Telaga Biru. Silakan. Ada Encik Nakiuddin? Kejap okay. Okay, silakan. Alright, okay. Assalamualaikum, baru nak tulis. Okay, first of all, terima kasih kepada Jazrul, Zul and Mr. Sir Yasir, partner in crime tadi. Okay, by the way, thank you for Mr. Bilal, which inspire our kids in Malaysia, and hopefully you keep inspire other children in the world. Alright. So, okay, hari ni saya nak berikan beberapa sharing. Alright. First of all, macam adik-adik memang join kelas Jazrul, teruskan kelas adik-adik. Alright, kat sini saya nak share sesuatu sama adik-adik. Alright. So kat sini ni MAX, alright. So hari ni kita tak bincang MAX, kita nak bincang berkenaan dengan career path ataupun jalan kerjaya adik. Alright. So ada dua perbezaan di antara innovator dan inventor. Okay. Inventor orang yang mereka cipta benda yang belum ada lagi. Alright. So innovator orang yang dah, contoh benda tu dah ada tapi dia perelokkan lagi. Contoh dulu adik pakai phone, zaman kami phone tak ada touchscreen, phone tak ada kamera. Dulu nak beli phone, nak ada kamera, kena beli kamera. Phone lain, kamera lain. So sekarang dia dah disatukan. So komputer, adik seolah-olah komputer ada di dalam atas tangan saja. So itu beza innovator dan inventor lah. Alright. So ni contoh satu Thomas Edison yang buat lampu dan Steve Jobs yang buat Apple phone lah, barang-barang Apple. Alright. So kat sini macam job yang kita, macam yang diterangkan oleh Sir Yasir tadi, ada berbagai. So saya punya bidang ialah information technology, iaitu teknologi maklumat. Kalau untuk pengetahuan adik, kat sini kita boleh tengok kat sini top career dalam STEM ni kebanyakannya kebanyakannya komputer, berkaitan dengan komputer lah.
So untuk mengetahui adik, robot tu sendiri berdefinisi sebagai satu yang membantu untuk menyelesaikan atau melakukan proses secara berulang. Contoh macam kita dulu nak asingkan tomato, sekarang ni kita pakai mesin je dah asingkan tomato. Yang kedua, robot ni dia gunakan untuk kita melakukan perkara yang mungkin berisiko kepada manusia. Contohnya masuk kawasan yang terbakar, bangunan yang terbakar, ataupun pergi nak tengok tempat tu ada ke periuk api ke, contoh askar kan. So kita hantar robot dulu. Jadi risiko dia untuk kehilangan nyawa ni rendah. Dan kat situlah wujudnya kenapa robot ni diguna pakai sehingga sekarang ni orang kata makin menaik dia punya dia punya penggunaan. So kat sini saya nak share, kat sini ada beberapa invention adik-adik boleh buat. Betul, so kita tak tahu. Zaman dulu trampolin, tahu kan yang lompat tu kan. So kat sini budak sebenarnya benda ni dah dicipta oleh orang yang berumur 16 tahun. Lepas dia tengok orang yang main trapeze yang pusing-pusing ke atas tu dia jatuh. So dia cipta benda ni. Adik boleh tengok gambar-gambar kat sini macam mana. Ni budak yang create. Maksudnya kat sini untuk menjadi seorang inventor ataupun pencipta atau penambah baik dalam sesuatu teknologi tu tak semestinya adik umur yang besar-besar dah belajar tinggi. Kalau adik ada minat, adik boleh ceburi bidang ni dengan lebih awal. Yes, bagus. Contoh dulu tak ada, semua tak ada ni. Alright, so popsicle adik boleh nampak lah kat sini. Alright, so kat sini last sebelum saya serahkan kepada Jazrul, saya nak share something. Yang ni the best thing lah. Okay, so berbalik pada robotics yang dibincangkan oleh Jazrul tadi, dia kata kita nak cipta sesuatu untuk bagi balik kepada komuniti. So adik tengok kat sini dekat Brazil, mereka menjadikan plastik sebagai lampu. Alright, kalau adik tengok kat sini, orang kawasan yang di luar bandar, kawasan yang tak boleh dapat akses elektrik, dia orang tak ada lampu, gelap. So orang tak tahu. Alright. So kat sini Moza ni dia mencipta satu lampu yang digunakan pakai untuk semua rumah dengan kos yang amat kecil. Okey, kat sini teramat kecil supaya dia bagi balik kepada komuniti. Kalau tengok kat sini, botol ni akan simpan cahaya tu dan waktu malam dia orang akan buka lah lampu tu. Right. Dan dia bukan buat hanya dekat dalam rumah saja, dia ada buat juga untuk camping, lampu jalan, lampu malam. Maksudnya kat sini bukannya adik hanya robot ni belajar untuk diri sendiri, tak ada. Kita nak kalau boleh benda tu give to community, bagi kepada kawasan sekeliling. Mungkin contoh adik tengok dekat rumah adik ada permasalahan yang berlaku, adik mungkin cari jalan untuk selesaikan. Contoh macam sekarang, dulu tak ada delivery makanan, sekarang dah ada. Benda-benda macam tu. So keep on, bila kita tengok kawasan sekeliling, kita boleh cari permasalahan yang dan kita mungkin adalah penyebab untuk kita selesaikan masalah itu. Alright. So apa yang saya boleh nasihat ialah keep on belajar, teruskan belajar, keep on tanya benda yang kita tak tahu, and then kalau sekiranya berminat pada sesuatu benda tu, do it ataupun buat secara bersungguh-sungguh lah. Buat be the best dalam satu bidang tu. Contoh adik minat matematik ke, adik minat doktor, macam Cik Bila kata tadi, kita boleh innovate ke arah yang lebih membantu dari sudut komuniti dan masyarakat lah. Alright, so harapnya apa-apa yang saya share tu boleh membantu anda. Inovasi ni seronok sebab kita buat benda yang mungkin orang dah buat tapi kita tambah baik. So benda tu keep on developing ataupun berkembang. So jangan stop, teruskan. Mungkin lepas ni kita duduk je makanan sampai, kita tahu. Alright. Okay, itu sahaja daripada saya. So sekiranya anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan apa-apa yang saya share, mungkin boleh rujuk kepada Jazrul sendiri ataupun anda boleh diary lah laman web yang saya share. Saya type je kat Google sebab sekarang ni kita all the way Google, tapi cari benda-benda yang bermanfaat kepada anda lah. Alright, itu sahaja daripada saya pada malam ni. InsyaAllah sekiranya mereka yang berminat untuk MAX, promo MAX sikit, boleh contact kepada Jazrul secara terus, ataupun untuk yang negeri-negeri lain boleh boleh kita akan share from time to time kita punya nombor-nombor untuk mereka, untuk person in charge untuk di contact mengenai MAX lah. Alright, sekian sahaja daripada saya. Jazakallah khair. Terima kasih Zul, terima kasih Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Nakiuddin. Tadi tu dia buat lampu pakai botol air je.
Oh bagus. Yes, betul. Untuk pengetahuan Zul pun, yang tadi tu orang besar dekat Mexico, budak tu umur 15 tahun dia buat. Dan peralatan tu murah. Dia boleh buat dan dia boleh simpan tu sebab kawasan macam Mexico sendiri dia banyak kawasan yang luar bandar yang gelap, tak ada lampu. Jadi dia orang risau takut kena kapal terbang terhempas ke apa, terlanggar macam itulah. Bagus. Idea yang bagus. Itu inventor lah. Inventor. Benda tak ada lagi kan. Okay, baik. Okay, ada semua? Ada soalan ke? Pasal innovation tadi kejap. Sebuah okay. Nak tanya soalan. Boleh unmute. Ada soalan? Tak. Alright. So Tak ada. Okay. Alright. So saya harap semua boleh boleh mencipta sesuatu. Tak ada. Bila nak balik ni? Okay, dah pas balik Kak Yasir. Sir Yasir silakan. Okay. Share slide tadi. Boleh tak tukar baju lagi? Closing. Tukar baju tidur lah tadi. Slide untuk closing. Okay, silakan. Okay, group foto dah ada. Semoga adik-adik dapat manfaat daripada ilmu yang kita telah bincangkan dan juga kongsi daripada Pakistan jauh tu dengan juga Mr. Nakiuddin daripada Telaga Biru. Jadi kita tutup majlis kita. Dan juga doa tasbih. Jazakallah. Jumpa adik-adik pada sesi yang akan datang. 18 mikrobit. Scratch. Kita nak tunjukkan nanti. So, jumpa. Nak buat game pakai Scratch. InsyaAllah kita tunjuk sikit. Menarik tu adik-adik. So jumpa adik-adik 18 hari bulan nanti ya. Bye-bye. Assalamualaikum.